Musuh dalam selimut bersama dengan PAS. Wow, apa sudah berlaku dan apakah mesej yang terpendam yang Akmal Saleh cuba lakukan, sahabat-sahabat semua? Sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, hari ini sahabat semua kita mendengar dan seakan-akan UMNO dan juga PAS cuba untuk bekerja sama kononnya untuk bersolidariti untuk Najib Razak. Jadi apakah mesej, apakah motif ya mereka lakukan semua ini, sahabat-sahabat semua? Jadi sekali lagi saya ingin membawakan Anda ya kenyataan terkini kesombongan Akmal Saleh yang cuba menyerang pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan perpaduan. Dan bagi saya, ya, ini adalah penyebab, ya, ini adalah penyebab rakyat Sabah bakal menolak UMNO, khususnya Akmal Saleh ini. Karena kita tahu, ya, Akmal Saleh ini seakan-akan menjadi juru bahasa, juru cakap kepada PAS, yang kita lihat tindak tanduknya itu seringkali menimbulkan keraguan. Adakah dia ini penyokong kepada pembangkang PAS dan Perikatan Nasional, atau walaupun berada di dalam kerajaan, tapi jiwa raganya adalah bersama dengan pembangkang. Jadi sahabat semua, ya, Anda nilai sendiri bagaimana sombong dan angkuhnya Akmal Saleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Lim Guang Eng telah keluarkan kenyataan membidas UMNO kerana bersama dengan PAS untuk solidariti Najib Razak. Saya nak bagi tahu pada Lim Guang Eng, ini himpunan tidak ada kena-mena dengan kerajaan perpaduan. Ini himpunan hanyalah untuk solidariti Najib Razak. Ini bukan himpunan seperti himpunan bersih yang kamu buat sampai huru-hara terbalik kereta. Dan saya nak bagi tahu juga kepada Lim Guang Eng, kamu siapa nak bidas UMNO? Kamu siapa nak arahkan UMNO? Lagi kuat kamu bidas UMNO, saya janji, lagi ramai orang akan turun berhimpun pada 6 hari bulan ni. Kepada kawan-kawan yang kat luar sana, dia dah mula. Tunggu apa lagi? Kita jumpa pada 6 hari. Alright sahabat semua, Akmal cakap lagi kuat dia ada yang membidas mereka, makin kuat kononnya mereka menolak. Sahabat semua, makin sombong dan makin angkuh Akmal Saleh seperti ini, makin muak, makin hebatlah rakyat Sabah untuk menolak parti UMNO. Mungkin inilah pengakhiran bagi parti UMNO pada pilihan raya negeri di Sabah yang akan datang, yaitu pada tahun hadapan. Ya, kita tidak perlukan pemimpin yang angkuh seperti ini, yang sombong seperti ini. Di saat pemimpin-pemimpin PAS pada satu ketika mereka menjadi kerajaan, gambar Najib Razak itu dipijak oleh ulama-ulama daripada parti PAS. Dan hari ini, ya, hari ini seakan-akan sahabat semua, Akmal Saleh mengiyakan hubungan dia UMNO dengan dengan parti PAS Perikatan Nasional. Apa yang cuba mereka lakukan sahabat semua? Jelas ya bahwa ya kita boleh nampak seakan-akan Akmal Saleh ini bersama-sama dengan PAS, bersama-sama dengan Bersatu Perikatan Nasional. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Lokman Adam, bahwa Akmal Saleh ini adalah juru cakap kepada parti PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah Anda bersetuju dengan kenyataan itu? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Dan bagi saya sendiri, rakyat Sabah makin sombong, makin angkuh, makin bodoh dan bangang Akmal Saleh, makin kuatlah rakyat Sabah untuk menolak parti yang sombong, pemimpin yang sombong seperti Akmal Saleh ini. Ini suara rakyat Sabah. Ini ya, kami di Sabah sini tidak perlukan pemimpin seperti ini yang ego, sombong dan sebagainya. Ketika kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional memenjarakan, mengekalkan sabitan Najib Razak bersalah, di manakah suara Akmal Saleh pada ketika itu? Adakah dia masuk gua? Mungkin. Karena ketika itu ya tidak kelihatan pun suara-suara nyaring seperti mana kesombongan dan keegohan dan kebangangan yang dia buat seperti hari ini. Seakan-akan dialah yang terpaling Najib, dialah yang konon menunggang ataupun memperjuangkan nasib Najib. Tapi sahabat semua, satu ketika dahulu di mana dia berada ketika gambar Najib Razak itu dipijak, dihina oleh lebay-lebay PAS,
oleh pemimpin-pemimpin PAS. Jadi, kalau beginilah sikap sombong Akmal Saleh, kami di Sabah tidak mahukan pemimpin seperti ini mempengaruhi sikap yang bodoh, sombong lagi angkuh. Kita akan pastikan UMNO ditolak di negeri Sabah dengan adanya pemimpin seperti Akmal Saleh ini. Sekiranya UMNO tidak mengambil sebarang tindakan kepada Akmal Saleh, ini akan memungkinkan UMNO bakal berkubur pada PRN Sabah tahun hadapan. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi kita tinggalkan kesombongan Akmal Saleh ini. Tahun baru, tahun baru 2025. Malaysia maju dan sejahtera bersama dengan kerajaan Madani. Mungkinkah Akmal ini mau cuba untuk mencucuk kerajaan ini dari dalam? Tapi kita akan pastikan ya kerajaan Malaysia akan lebih terus maju dan lebih sejahtera bersama kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan anda ya kenyataan oleh Muhammad Faiz Fazil ini. Beliau menyatakan tahun 2024 telah melabuhkan tirainya. Jika diungkap kembali rekod tahun lalu, banyak kejayaan yang dilakukan negara di bawah kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya. Sekalipun negara berdepan cabaran yang getir pada tahun lalu, terutamanya ekonomi dan politik, namun negara di bawah pemerintahan kerajaan Madani berjaya mengharungi cabaran tersebut sehingga mencapai kejayaan yang membanggakan. Dalam aspek ekonomi, KDNK negara meningkat kepada 4.2%, 5.9% dan 5.3% bagi tempoh suku pertama, kedua dan ketiga, melepasi jangkaan awal penganalisis ekonomi negara. Ringgit pula mencatatkan prestasi terbaik di Asia berbanding dolar Amerika pada tahun 2024 dan merupakan satu-satunya mata wang utama yang mencatatkan peningkatan. Mata wang Singapura, Thailand dan Indonesia pula semuanya menurun berbanding dolar Amerika. Dalam aspek pelaburan pula, Malaysia mencatat pelaburan diluluskan sebanyak 254.7 bilion ringgit dalam tempoh 9 bulan pertama, meningkat hampir 11% daripada tempoh sama tahun sebelumnya. Selain itu, dalam aspek dasar luar negara, Malaysia telah menjadi antara negara kehadapan dalam membela Palestin akibat kekejaman rejim Zionis di Gaza. Malaysia merupakan negara yang membawa cadangan untuk menggantung sehingga menyingkirkan Israel daripada PBB. Dan selain itu, Malaysia juga telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 13 negara yang secara rasmi ditambah ke dalam BRICS sebagai negara rakan kongsi. Perkembangan ini penting bagi membuka ruang ekonomi yang lebih luas kepada Malaysia kerana BRICS menyumbang 40% daripada populasi ya global dan menyumbang keluaran dalam negara kasar KDNK yang terkumpul 26.6 trilion USD atau 26.2% kepada KDNK dunia. Ya, dalam aspek reformasi pula, sekalipun kerajaan Madani sering diserang dalam melaksanakan reformasi, namun jika ia diteliti dengan lebih telus, kerajaan Madani telah melakukan banyak reformasi untuk meningkatkan tata kelola kerajaan pada tahun lalu. Antaranya, melaksanakan PMQT di Parlimen, pindahan Akta Audit 1957 dan penubuhan jawatan kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tidak hanya itu, reformasi turut dilaksanakan terhadap penjawat awam apabila kerajaan memperkenalkan SSPA, iaitu kenaikan gaji ya. Yang kini penjawat awam lebih selesa apabila menerima kenaikan gaji sebanyak 7 hingga 15% bermula 1 Disember yang lalu. Walaupun kemajuan dan kesejahteraan negara amat membanggakan dalam 2024, namun pihak pembangkang seakan tidak dapat menerima hakikat kejayaan demi kejayaan yang ditempah oleh Malaysia. Walaupun di dalam sebuah negara demokrasi, peranan pembangkang yang diperlukan, namun ia bukanlah dengan cara menabur fitnah dan membangkitkan isu perkauman. Pembangkang yang baik ialah pembangkang yang konstruktif dalam menegur dan mencadangkan dasar dan memperbaiki polisi kerajaan yang ada pada ketika ini. Lebih malang lagi, masih ada usaha untuk cuba menembuk atap kerajaan perpaduan bagi mengambil alih kerajaan yang ada pada hari ini. Menuju ke tahun 2025, sudah pasti harapan besar rakyat untuk melihat kejayaan Madani terus memimpin negara.
Tahun ini juga merupakan tarik penting apabila Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN dan juga memainkan peranan lebih besar terhadap dasar luarnya. Segala kejayaan ekonomi yang dicapai adalah kesejahteraan rakyat, terutama dalam membela kekuatan orang Melayu. Sentimen Islam terancam dan Melayu terpinggir hanyalah candu politik yang digunakan untuk kepentingan golongan tertentu yang tidak ikhlas dalam perjuangan. Kestabilan politik yang dipertahankan hari ini sangat penting dalam memastikan pembangunan negara yang mampan. Sebagai salah satu parti yang mendukung kerajaan Madani, Parti Amanah Negara di bawah kepimpinan Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, maafkan saya ya, Parti Amanah Negara di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhammad Sabu kekal komited untuk memperkuatkan perjuangan Islam dan menjayakan agenda reformasi yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperkukuhkan kerajaan Madani. Katanya Amanah perlu lakukan lebih banyak anjakan gerak kerja bagi menyedarkan rakyat Malaysia bahawa membangunkan negara ini haruslah berasaskan prinsip perpaduan dan bukannya sentimen bangsa dan agama. Bersama doa dan dukungan rakyat Malaysia, insyaAllah kata Malaysia akan terus maju dan sejahtera di tahun 2025. Itu antara kenyataan Muhammad Faiz Fazil, merupakan Setiausaha Agung Parti Amanah Negara. Sahabat-sahabat semua, saya sangat setuju ya dengan kenyataan beliau. Namun kita boleh lihat di penghujung tahun 2024 ini ya, Presiden Lebay Pas pula membuat dakwaan yang begitu amat memalukan, menunjukkan betapa dangkal ceteknya fikiran mereka. Hanya tujuan politik semata-mata mereka sanggup lakukan apa saja. Itu yang memalukan, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Diizinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.